Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pelajaran kita pada hari ini ialah pelajaran muamalat. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu sambungan tajuk pinjaman. Okey. Ini adalah syarat-syarat bagi rukun pinjaman. Rukun pinjaman ni terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama baligh. Baligh ialah orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan kanak-kanak. Maksudnya orang punya barang ni, orang yang punya barang yang akan meminjamkan ni, dia mesti bukannya kanak-kanak, orang basar. Okey. Dan nombor 2, orang yang berakal. Orang yang berakal iaitu orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan orang gila. Jangan yang orang gila yang meminjamkan ni. Okey, yang ketiga, orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan orang yang ditegah oleh mahkamah daripada menggunakan hartanya kerana muflis. Maksudnya bukan orang yang muflis yang meminjamkan barangnya ni. Bukan yang ada ditegah dari mahkamah. Nombor 4 ialah orang yang meminjamkan itu hendaklah memiliki manfaat barang yang dipinjamkan, seperti barang yang itu dimiliki sendiri atau barang yang disewanya. Maksudnya di sini memiliki manfaat ni macam rumah. Rumah tu untuk apa? Rumah untuk tempat tinggal. Tempat tinggal tu artinya manfaatnya. Okey. Kehendak sendiri. Yang kelima, kehendak sendiri. Orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan yang dipaksa untuk meminjamkan. Maksudnya orang yang kena ugut, bet aku pinjamkan ni aku bulan ni. Kalender kompas kau ni. Macam tu maksudnya. Itu yang kena paksa. Jadi indesah tu pinjaman macam tu. Okey, tadi masuk seterusnya. Syarat-syarat bagi orang yang meminjam. Apa syarat-syaratnya orang yang meminjam? Kalau tadi orang yang meminjamkan barang tu, orang yang punya barang tu meminjamkan. Jadi si peminjaman ni ada 4 syarat. Ada 4 syarat iaitu baligh. Okey, baligh macam yang tadi juga bukannya kanak-kanak, berakal, bukannya orang yang gila. 3, tidak ditegah menggunakan hartanya. Sama je tu, bukan orang yang muflis. Dan nombor 4, orang yang tertentu. Orang yang tertentu ni, ia meminjam tu hendaklah tentu pasti orangnya. Orang tu benar-benar tentu sudah orangnya, ia tahu orangnya tu yang akan dicari. Kalau hilang, ia yang kena cari. Maksudnya pasal dia yang meminjam. Okey. Tadi teruskan seterusnya. Okey. Syarat-syarat bagi sesuatu yang dipinjam. Syarat-syarat bagi sesuatu yang dipinjam tu ada 3. Okey, ada manfaat yang diambil. Maksudnya benda yang sah dipinjamkan ialah benda yang ada manfaat sahaja. Contoh, rumah. Manfaatnya ialah untuk tempat tinggal. Pakaian. Manfaatnya untuk menutup aurat. Jika sesuatu itu tidak ada manfaat yang dapat diambil daripadanya, maka adalah tidak sah pinjamannya. Contohnya lagi, kedai yang sudah terlalu tua. Tahu kedai? Kedai ni macam nama bahasa Inggerisnya donkey. Tahu kamu tu kalau donkey ni apa? Bukan donkey, donkey. Okey. Anak kedai ni bukan yang terlalu kecil ia dapat ditunggangi juga, tapi damit kan. Kalau ia damit lagi macam mana akan menunggangi? Okey, jadinya mesti ada manfaat kedua-duanya ni. Okey, kalau macam rumah ada manfaatnya kan, tempat tinggal. Supermarket apa gunanya? Untuk berjual-jual kan, meminjam supermarket. Kalau yang indah ada berfaedah ni, macam indah dapat digunakan misal contoh durian tu kan. Kata ni membeli kulit durian. Ada manfaatnya kan kulit durian ni. Anda ada kan? Tu contohnya yang lain Okey. Manfaat itu hendaklah halal. Manfaatnya tu hendaklah halal Yang kedua tu manfaatnya tu halal. Ni logo halal Okey, tidak sah meminjamkan atau meminjam sesuatu benda yang haram diambil manfaat daripadanya. Contoh, meminjamkan atau meminjam alat permainan yang haram. Nombor 2, meminjamkan senjata kepada orang kafir harbi. Maksudnya di sini macam orang main judi tu apa tu yang macam stem tu namanya. Tu untuknya berjudi.
Dah boleh tu indah sah tu, walaupun ada manfaatnya untuk bermain, tapi memain perkara yang haram untuk berjudi, indah boleh Ataupun kan meminjamkan senjata ni kepada kafir harbi. Kafir harbi ni adalah orang yang jahat kepada orang Islam ni, orang kafir harbi ni. Kalau ia terlihat orang Islam dibunuhnya. Ni namanya dipanggil kafir harbi. Kalau yang biasa ada di Brunei ni kan, di negeri Brunei ni kebiasaannya tu namanya kafir harbi. Kafir harbi ni yakni orang Islam, orang non Muslim yang menghormati orang Islam dilihatnya kalau orang bulan Ramadan tu dia lagi bataskan bulan Ramadan jadinya kalau di bulan Ramadan biasanya orang kafir armian ni diorang menghormati juga tu. Mana diorang ikut makan juga tu di depan orang yang tengah berpuasa. Diorang hormat arah kita ni. Tu namanya kafir harmi Yang ketiga, tidak mengurangi diri sesuatu yang dipinjam. Maksudnya indah berkurang yang dipinjamnya tu pinjamannya tu hendak setakat diambil manfaat daripada sesuatu yang dipinjamkan. Tidak sah jika pinjaman itu mengurangi sesuatu yang dipinjam atau menyebabkan hilang benda yang dipinjam. Maksudnya minjam barang, lepas satu barang itu rusak ataupun hilang, dihilangkannya manfaat itu. Itu tidak boleh, tidak sah hukum pinjaman tu. Okey. Ini masuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang dipinjam. Yang pertama, belanja. Perbelanjaan untuk memelihara sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan adalah tanggungan orang yang empunya barang, bukan tanggungan orang yang meminjam. Contohnya, pinjaman untuk makanan kuda yang dipinjamkan adalah tanggungan orang yang empunya kuda. Nombor 2, perbelanjaan untuk mengembalikan sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan adalah tanggungan orang yang meminjam. Contohnya, perbelanjaan untuk penghantarannya. Maksudnya, yang minjam barang itu dibuatkannya untuk belanja penghantaran Okey. Yang kedua, binasa. Binasa rusak lah tu ni, macam telefon dah rusak yang minjam telefon tu sampai rusak. Pecah, gugur. Nombor 1, jika sesuatu yang dipinjamkan itu binasa kerana digunakan bukan untuk kegunaan yang diizinkan, sama ada ia binasa itu disebabkan kecuaiannya ataupun bukan kerana kecuaiannya, maka dalam hal ini kedudukannya adalah seperti berikut. Ia adalah menjadi tanggungan orang yang meminjam. Wajib ke atas orang yang meminjam itu menjaminnya. Orang yang meminjam itu mesti mengganti balik barangnya yang rusak itu. Okey, itu contohnya. Penggunaan manfaat. Harus, hukumnya harus bagi orang yang meminjam itu menggunakan manfaat setakat diberi izin kepadanya atau kurang kepadanya, dengan syarat ia tidak ditegah berbuat sedemikian oleh orang yang meminjamkan dan ia adalah ditegah daripada menggunakan selain daripada yang diizinkannya. Yang kedua, harus juga bagi orang yang meminjam tanah untuk bertanam gandum, tetapi ia bertanam jagung dan kacang pula. Hukumnya adalah harus kerana bertanam keduanya adalah kurang mudaratnya kepada tanah daripada bertanam gandum. Ni hampir sama saja tu tanaman je masih. Kalau yang masih tanaman itu dikira masih boleh, masih harus sah. Benefitnya ni yang dilihat manfaat benefitnya. Mengembalikan. Nombor 4, mengembalikan. Harus bagi orang yang meminjamkan mengambil balik benda yang dipinjamkannya pada bila-bila masa yang dikehendakinya, walaupun belum cukup tempoh bagi pinjaman yang ditentukan waktunya. Contohnya, seekor kuda dipinjamkan selama 2 bulan. Dalam hal ini, harus bagi orang yang meminjamkan mengambil balik kuda itu sebelum habis tempoh 2 bulan. Maksudnya di sini orang yang meminjamkan ni walaupun belum lagi tempoh habis 2 bulan dia ambilnya balik, tidak mengapa. Harus kerana itu kepunyaannya. Ia bila-bila masa saja akan mengambil. Bukannya membagi, ia minjamkan saja tu.
Faham kamu tuan? Maksud minjamkan, bukannya membagi. Kalau tadi minjam barang ada orang, jangan terus diambil, ditapau, tidak lagi dibalikkan barang orang itu. Namanya meminjam, buatlah secara minjam, balikkan semula barang itu. Okey, itu maksudnya. Okey. Syarat-syarat bagi ucapan pinjaman. Ucapan ni ada terbagi kepada dua ni, syaratnya ni, iaitu ijab, yang kedua kabul. Okey. Ucapan yang menyatakan izin daripada mengambil manfaat seperti berikut. Yang alif, aku beri pinjam kepadamu benda ini. Ambil olehmu benda ini supaya engkau dapat mengambil manfaat daripadanya. Aku haruskan kepadamu manfaat benda ini. Tunaikan olehmu kuda ini. Ataupun yang kelima, engkau beri pinjam kepada aku benda ini. Okey. Ini daripada ucapan ijab. Ini macam cerita dalam manual ni, dalam gambarannya. Ni si alien ni, bro minjam kuih usin RM10 pembaliku kredit. Ia bercakap ni, ijabnya. Satu si kabulan ni bercakaplah, bah minjam tahnya. Okey. Jadi ini kabulnya. Kabul ucapan semada dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kabul dengan ucapan adalah seperti aku terima atau aku pinjam benda ini kepadamu. Kabul dengan perbuatan ialah seperti benda itu diambilnya sesudah ijab daripada orang yang meminjamkan, atau kuda itu ditunggangnya sesudah ijab daripada orang yang meminjamkan. Si yang nombor satu tu tempatnya meminjamannya, ia boleh jua dari memulakan, ia boleh jua yang akhir. Ini macam dialog di dalamannya. Okey, contohnya, bro minjam kuih usin muas RM10 pembaliku kredit. Dijawablah, dijawab oleh si ijab, bah minjam tah. Ini sekabulnya, terima kasih. Macam tu yang balas di sini ni si kabul, ni si ijab. Itu maksudnya. Okey. Perkara yang berkaitan dengan ucapan pinjaman. 1. Tidak memadai orang yang meminjam itu diam sesudah adanya ijab daripada orang yang meminjamkan, kecuali hendaklah diikuti dengan perbuatan. Contohnya, benda itu diambilnya sesudah ijab daripada orang yang meminjamkan, atau kuda itu tunggangan sesudah ijab daripada orang yang meminjamkan. Ataupun nombor 2, orang yang meminjamkan itu berkata seperti berikut, aku pinjamkan kepadamu kuda ini supaya engkau beri ia makan. Ataupun yang aku pinjamkan kepadamu kuda ini supaya engkau beri pinjam pula kudamu kepadaku. Ataupun yang kejim, aku pinjamkan kepadamu kudaku ini dengan bayaran RM10,000. Okey. Ini contohnya di sini dalam dialognya ni. Yang katanya, aku pinjamkan kuda ini supaya kau pinjamkan aku jual kudamu. Itu yang dialog pertama. Ataupun kedua, aku pinjamkan kudaku ini, bayar saja RM10. RM10,000. Ia boleh pakai dua ucapan. Sama ada ia meminjamkan dengan diri permulaan dia yang meminjamkan, ataupun ia kena ia meminjamkan. Maksudnya, ketiga-tiga ucapan di atas tidaklah dihukumkan pinjaman. Ia adalah dipandang dari segi maknanya. Tetapi pembawaan itu adalah pembawaan yang tidak sah kerana sebab berikut. Contoh yang pertama adalah disebabkan makanan itu tidak diketahui. Contoh yang kedua adalah disebabkan oleh tidak diketahui akan benda yang dijadikan sebagai ganti. Contoh yang ketiga disebabkan oleh tidak diketahui akan tempohnya. Yang ketiga, orang yang meminjamkan berkata seperti berikut, aku pinjamkan kepadamu kuda ini selama sebulan dari sekarang dengan bayaran RM20. Aku pinjamkan kepadamu kuda ini supaya engkau beri pinjam pula kudamu kepadaku selama 2 bulan dari sekarang. Itu maksudnya. Okey. Ucapan di atas bukanlah dikatakan sesuatu pinjaman yang dipandang dari segi maknanya, tetapi ia adalah
penyewaan, dan hukum penyewaan adalah sah. Maksudnya yang di atas tadi tu pasal ia membayar pakai duit tu namanya menyewa. Kalau yang minjam indah payah berbayar, tu pinjam dan bayar. Tapi kalau menyewa, aku bayar harganya RM20 ya. Kudamuan ya, kau pakai macam tu. Tu yang menyewa tu sah hukumnya juga. Okay, nombor 4, wajib ke atas orang yang meminjam itu membayar sewa benda yang sedang menurut kelazimannya apabila benda itu telah diterima dan tempoh bayaran sewa benda tersebut telah habis pada kelazimannya. Maksudnya di sini wajib pas peminjam itu mengambil balik barang itu. Pasal ia menyewa tempohnya sudah habis, wajib diambilnya. Okey. Sekian saja dahulu daripada pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.